KPM. Yes. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Ada bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean. Dan tadi kita ada tengok cikgu-cikgu kita ada main satu permainan. Mesti tertanya-tanya apa yang cikgu-cikgu kita main tadi kan? Sebenarnya saya pun teruja tengok sama sekali. Tetapi sebelum itu saya bersama-sama kita sudah berada dalam bulan kebangsaan. Maka sama-sama kita menyambut bulan kebangsaan. Kita bangga dengan negara kita. Kerana kenapa? Sebab macam-macam makanan ada kat Malaysia, macam-macam kaum dan budaya kat Malaysia. Tentunya kita menyambut perpaduan dalam kepelbagaian. Itu sangat penting, sangat unik kepada negara kita. Saya juga ingin mengingatkan dengan keadaan COVID-19 sekarang, sama-sama kita berjuang menentang COVID-19 dan bagaimana kita lakukan begitu? Patuhi SOP dengan 3 cara yang mudah. Yang pertama, memakai pelitup muka dari atas hidung sehingga ke bawah mulut. Yang kedua, pastikan anda semua mengamalkan penjarakan sosial 1 meter antara anda dengan orang seterusnya. Dan yang ketiga, yang paling senang, jaga kebersihan diri. Asasnya kita jaga kebersihan tangan, gunakan air dan sabun yang secukupnya kita basuh. Kalau tak ada, jangan risau, kita guna gel pembasmi kuman. Tetapi hari ini kerana kita akan bersukan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, maka saya sudah buka pelitup muka dan saya akan sentiasa mengamalkan penjarakan sosial antara saya dengan cikgu-cikgu kita hari ini. Tadi dah tengok profil guru kan? Baiklah, kita akan perkenalkan lagi cikgu kita iaitu Cikgu Muhammad Saiful Hawari Hussein dari SMK Anjung Batu, Mersing, Johor, dan juga Cikgu Masrul Nizam Masrum dari SMK Tuanku Muhammad, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Assalamualaikum cikgu-cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu sihat hari ini ya? Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama kami hari ini. Cikgu Hawari boleh perkenalkan diri? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Hawari bin Hussein. Saya mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Anjung Batu, Mersing, Johor. Saya berkhidmat hampir lebih kurang 10 tahun. Lebih kurang 10 tahun. Terima kasih cikgu. Dan seterusnya Cikgu Masrul. Assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Masrul Nizam bin Masrum. Saya mengajar di SMK Tuanku Muhammad, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Saya dah mengajar lebih kurang 17 tahun. Alhamdulillah cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu, dan tentunya hari ini kita akan bersama dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, dan seperti anda semua perhatikan, kita tak makan pelitup muka tetapi kita mengamalkan penjarakan sosial dan juga kita akan mensanitasi tangan dahulu. Maka cikgu, saya akan jemput cikgu untuk sanitasi tangan. Ya. Silakan cikgu. Ya. Dan juga Cikgu Masrul. Ya, saya juga sekali ya. Baik. Cikgu, pastikan kalau kita sanitasi tangan, tentunya kita akan pakai gel basmi kuman ni paling rata keseluruhan tangan kita dan juga sehingga ke pergelangan tangan. Itu sangat penting. Cikgu, ketika awal tadi kita tengok cikgu ada main permainan tadi, ada memukul bola semua. Apa yang kita sedang mainkan cikgu? Hanif, tadi saya telah melakukan permainan kriket di mana kita akan mempelajari pada hari ini. Menarik tu cikgu, permainan kriket Ya, Oh, saya mesti tanya murid-murid di rumah mesti teruja ni sebab saya pun tak pernah main kriket. Tapi apa lagi yang kita akan belajar hari ini cikgu? Kita akan belajar mengenai kemahiran-kemahiran yang ada dalam permainan kriket. Antaranya kemahiran memukul, kemahiran larian antara wiket dan kemahiran menahan bola. Selain itu dalam domain kognitif. Domain psikomotor. Untuk domain kognitif pula kita akan memerihalkan pelakuan pemindahan daya sewaktu kita memukul, kelajuan berlari sewaktu larian antara wiket dan penyerapan daya ketika menahan bola. Dari segi efektifnya pula, kita akan belajar pelajar-pelajar di rumah nanti
akan dapat mengetahui aspek-aspek keselamatan yang akan ada dalam aktiviti kita ni lah. Betul. Saya rasa itu sangat penting cikgu, aspek keselamatan dan juga insya-Allah kita akan mencapai bersama-sama aspek kognitif, aspek psikomotor dan juga Kognitif tadi. aspek kognitif tadi. Sangat penting tu cikgu, dan banyak rasa-rasa yang kita nak pelajari hari ini dengan seperti undang-undang permainan kriket, seperti cikgu cakap tadi, cara-cara memukul, cara-cara berlari itu sangat penting cikgu. Ya, betul. Sangat penting hari ini cikgu. Ya, betul. Baiklah, Sangat apa penting. ada lagi yang cikgu ingin kongsikan sebelum permulaan kita nak belajar mengenai permainan kriket ini? Okey, sebelum tu saya akan menerangkan peralatan yang perlu semasa memukul. Okey. Kamu nampak di sini ialah ini disebut sebagai kayu pemukul. Di mana kayu ini digunakan untuk memukul bola. Seterusnya, ini yang saya pakai ni merupakan topi keselamatan. Dan ini pula ialah sarung tangan untuk memukul. Dan yang ada di kaki saya ni ialah penghadang kaki. Di mana alatan ini digunakan adalah untuk mengurangkan kecederaan. Itu sangat penting cikgu. Sekali lagi kita ingin tekankan keselamatan sangat penting. Bukan sahaja keselamatan diri, tapi kalau murid-murid di rumah main dekat rumah, keselamatan orang di sekeliling, juga barang-barang di rumah. Tak pasal-pasal cikgu, kalau kita main pecah pasu ke apa, nanti kena marah pula nanti. Ya cikgu? Betul. Okey, Anik nampak tak ini ada kayu di belakang saya ni? Okey, ini merupakan stump. Okey, setiap kayu ni ada nama dia. Okey, ini akan disebut sebagai off stump. Ini ialah center stump dan ini adalah leg stump. Kan di atas kayu ni ada disebut sebagai bales. Ini kayu dua ni dia disebut sebagai bales. Okey. Bales cikgu. Tadi ada off stump, center stump dan lead stump. Betul lah ni. Menarik cikgu. So kalau off stump ni yang di bahagian luar yang jauh daripada pemukul. Betul. Cikgu Lepas tu center stump yang di tengah, kemudian lead stump yang paling rapat dengan cikgu. Ya, betul. Dan bahagian atas tu namanya bail. Ya, betul. Ada dua Ini bail. disebutkan bale. Ya, dia ada dua. Baik. Macam mana cikgu? Bales ya? Bales. Bales. Ada dua bales lah. Itu adalah yang biasa kita ada dalam permainan kriket ya. Okey, menarik cikgu. Saya rasa saya pasti di rumah masih tanya lagi macam mana kita nak main. Tadi cikgu cakap dia nak mengajar kita pukul bola. Macam mana pukul tu? Pastikan anda jangan ke mana-mana bersama kami kejap lagi. Tersambung di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Yang nama saya Hanif Sean dan hari ini sama-sama kita akan belajar mata pelajaran pendidikan jasmani. Dan sebelum kita berehat tadi, kita tengok macam mana cikgu tu ada main. Dia pukul bola sikit, permainan kriket. Baiklah, hari ini saya ditemani oleh dua tenaga pengajar iaitu Cikgu Muhammad Saiful dari SMK Anjung Batu Mersing Johor dan juga Cikgu Masrul Nizam Masrum dari SMK Tuanku Muhammad Kuala Pilah Negeri Sembilan. Baiklah cikgu, sebelum kita berehat tadi, kita ada membincangkan sedikit mengenai peralatan yang kita perlukan untuk permainan kriket ya. Kita juga kita akan pelajari juga kesan-kesan main kriket ni daripada aspek kognitif, dari aspek psikomotor Apa lagi yang cikgu ada ni, sebab saya nampak ada gambaran seperti padang kriket di sini. Okey. Sebelum saya menerangkan apa cara permainan kriket, lebih molek kalau Cikgu Hawari terangkan dulu sedikit tentang sejarah kriket. Okey, Hanif dan murid-murid di rumah. Okey. Saya akan menerangkan sedikit sejarah berkenaan sukan kriket. Sukan kriket berasal di Hampshire, iaitu di England pada tahun 1760. Perkembangan sukan kriket berkembang apabila perkembangan Empire British di seluruh dunia. Perlawanan pertama sukan kriket peringkat antarabangsa berlangsung di antara pasukan Amerika Syarikat dan Kanada pada tahun 1844. Okey, manakala di Malaysia pula, Persatuan Kriket Malaysia
telah ditubuhkan pada tahun 1963 di mana Persatuan Kriket Malaysia bertanggungjawab memertabatkan dan memajukan sukan kriket di Malaysia. Bangunan Persatuan Kriket Malaysia terletak di Bandar Kinrara, Puchong, Selangor. Saya rasa sangat menarik tu cikgu ya, dari 1844 cikgu ya permainan pertama Betul, permainan Hanif. kriket Yes. tu. Wow, berapa tahun dah kita tengok tu. Baiklah cikgu, sekarang kita sudah pelajari sejarah mengenai Ya, Hanif, permainan betul. kriket ni. Bagaimana pula cara kita nak main mainan kriket ni? Okey, sekarang saya akan menerangkan cara permainan kriket dimainkan. Sebelum itu, kita lihat ini adalah contoh padang kriket yang ada, bergantung kepada kawasan. Okey. Padang kriket dimainkan dalam bulatan, bentuk bulatan berbanding dengan padang-padang permainan yang lain, contoh seperti bola sepak, rugby dan sebagainya. Dan keluasan padang kriket lebih besar daripada padang bola sepak dan padang rugby. Okey, kalau kita lihat di sini, garisan hijau yang paling hujung ini kita panggil dia kawasan garisan sempadan ataupun kawasan permainan. Bahagian luar kita panggil dia outfield. Bahagian dalam jaraknya hanya 30 ela tetapi kita panggil infield. Kalau murid-murid di rumah perasan ada satu 4 segi di sini, ini adalah sebenarnya kawasan wiket di mana pemukul dan pembaling akan beraksi di kawasan wiket ini. Okey. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit bagaimana permainan kriket boleh dijalankan. Kriket dimainkan oleh 2 buah pasukan. Setiap pasukan mempunyai 11 orang pemain. Pemain simpanan bergantung kepada peraturan pertandingan sesebuah pertandingan. Ada yang 4, ada yang 5. Okey, kemudian sebelum memulakan perlawanan, kedua-dua ketua pasukan perlu melakukan undian untuk menentukan pasukan mana yang akan memilih memadang atau memukul. Okey. Tugas pasukan pemukul adalah untuk memukul dan memukul jumlah larian seberapa banyak yang boleh dalam jumlah overs yang ditetapkan. Okey. Overs. 1 overs bersamaan 6 bola ataupun 6 balingan. Okey, itu pemukul. Bagi pasukan memadang, tugas pasukan memadang adalah untuk menghadkan jumlah larian pasukan pemukul dan seterusnya cuba mendapatkan wiket ataupun mengeluarkan seberapa banyak pemukul dalam jumlah overs yang ditetapkan. Dalam Malaysia, di peringkat antarabangsa sekalipun, terdapat 3 format yang biasa digunakan. Sama ada perlawanan ujian, perlawanan 50 overs ataupun perlawanan 20 overs yang paling popular. Okey, untuk menentukan pemenang, untuk menentukan pemenang, terdapat 2 cara untuk menentukan pemenang dalam permainan kriket. Yang pertama, pasukan pemukul kedua. Jika pasukan pemukul kedua dapat melepasi ataupun mengejar angka jumlah larian pasukan pertama, pasukan kedua akan menang, dikira sebagai pemenang. Manakala bagi pasukan memadang, jika dapat mengeluarkan kesemua pemukul pasukan pemukul dan menghadkan jumlah larian, pasukan pemadang akan dikira sebagai pemenang. Itu adalah ringkas bagaimana saya boleh ceritakan tentang permainan kriket. Ya, Hanif, ya? Cikgu, saya rasa menarik kerana cikgu ada mengatakan mengenai 20 overs, 50 overs dan 1 overs anggaran 6 bola ataupun 6 balingan. Lamalah juga permainan kriket ni cikgu, kalau terutama sekali kata kita ada dengan 50 overs. Ya, betul. Ya. Memang betul, permainan kriket mengambil masa yang lama untuk dimainkan. Tetapi apabila murid-murid di rumah telah mengetahui cara permainan kriket, akan timbul rasa seronok untuk bermain kriket sebenarnya. So, masalah untuk masa yang panjang ataupun kekangan peralatan,
mesti dapat diatasi. Sebab Betul, itu. saya setuju cikgu. Dan juga kalau kita pandang di sini, cikgu mengatakan bahawa padang kriket ni lebih besar daripada padang bola. Betul. Adakah ini mungkin kerana kita akan pukul bola tu dan bola tu akan terbang jauh, maka mereka perlu lari dan kejar bola tersebut? Betul. Dalam permainan kriket, pemukul boleh melakukan pukulan di semua arah. Dia tidak seperti permainan softball ataupun baseball hanya ke depan, tetapi dalam permainan kriket kita boleh pukul ke semua arah. Sebanyak 360 darjah, Yes, cikgu. 360 darjah. Oh, menarik tu cikgu. Yes. Ke mana-mana arah pun boleh Ke lah. mana-mana arah pun boleh. Baiklah cikgu, saya rasakan kita sudah belajar serba sedikit mengenai cara nak bermain kriket ni. Saya dah tak sabar ni bila saya boleh start nak pukul bola ni cikgu. Jadi kita mulakan. Okey, Anik. Saya nampak Anik dah tak sabar nak main ni, betul? Betul, Okey. cikgu. Sebelum tu, kita mesti lakukan aktiviti memanaskan badan terlebih dahulu. Betul tu, cikgu. Supaya otot kita bersedia. Bersedia untuk melakukan aktiviti dan juga untuk mengelakkan kecederaan. Betul tu cikgu. Dan kalau nak lakukan aktiviti pemanasan badan tu rasanya kita perlu ruang yang lebih sedikit cikgu Betul. Baiklah, maka kita akan kosongkan sedikit ruang ini Ya, betul. cikgu. Dan sambil itu kepada murid-murid di rumah juga ada yang matikan mungkin kerana kami tidak memakai pelitup muka kerana kita akan beriadah bersukan sedikit dan sentiasa mengamalkan penjarakan sosial. Maka kalau mereka ingin bersukan itu jangan pergi yang bersukan yang bersentuh dan mematuhi SOP yang sudah ditetapkan. Itu sangat penting. Sama-sama kita berjuang COVID-19. Baiklah cikgu, kita sama-sama nak lakukan pemanasan badan Ya, ni. betul. Baik, Kita akan melakukan aktiviti ini bersama dengan alatan. dengan alatan Okey, ni cikgu. ya. Anik boleh ambil Boleh. Terima kasih cikgu. Cikgu masuk boleh ambil satu. Dan saya akan. Okey. Okey. Baik cikgu. Silakan Sudah cikgu. bersedia, Anik? Sedia cikgu? Cikgu Masrul? Ya. Okey, murid-murid di rumah juga boleh mengikuti aktiviti memanaskan badan ini bersama kami. Okey, untuk pertama, saya akan buat aktiviti lunges. Okey. Bersama alatan. Okey, di mana semasa membuat lunges, tangan ditolak ke atas. Okey. Ready, Cikgu Masrul? Ya. Sedia cikgu? Anik dah ready? Boleh, cikgu. Okey, bersedia. Saya pasti murid-murid di rumah juga sudah bersedia. Ya. Tapi cikgu, kalau tak ada alatan, kita boleh lakukan secara asas saja. Betul, Anik. Betul, Okey. Baik. Silakan cikgu. Okey, bersedia Okey, dalam kiraan 1, 2, 3, go. 1. Tarik. 2. Tarik. Maka kalau kita ke 3. hadapan dan turun, tangan akan naik atas cikgu. Betul, Nik. Betul. Kaki bergerak, tangan tolak ke atas. Betul. Berapa kali kita 5. kena buat cikgu? Kita boleh akan buat 8. 6. 7. Jangan lupa bernafas. Kadang-kadang kalau 8. kita fokus tu, kadang-kadang lupa nak tarik nafas. Betul, Tahan nafas. ya. Itu sangat penting kepada murid-murid di rumah. Jangan tahan nafas ketika lakukan senaman kerana kita perlu ambil oksigen untuk metabolisme badan. Okey. Sangat penting. Sekarang kita akan lakukan aktiviti memanaskan badan yang kedua. Baik cikgu. Iaitu squat. Squat. Juga bersama dengan alatan. Baik. Yang beza dia ialah tadi kita tolak ke atas, sekarang tangan kita tolak ke hadapan. Ke hadapan Okey, bersedia Anik? Sedia cikgu. Cikgu Masrul Kalau tak- bersedia? Ya. Tak ada alatan, kita tolak saja tangan ke hadapan. Betul. Baik. Ready? Bersedia? 1, 2, 3. 1. Tarik. 2. Tarik. 3. Cikgu, saya boleh rasa cikgu dekat bahagian otot gluteus maximus saya, otot quadriceps. Betul ke cikgu? Betul lah Ini Nik. Tepat adalah sekali. otot yang kita sedang kerjakan. Ya, betul. 7. 8. Okey, Hanif. Tamatlah aktiviti memanaskan badan kita Betul. pada hari ini. Saya dah berpeluh dah cikgu. Saya pasti cikgu Masrul pun dah berpeluh sana. Ya, betul. Cikgu, adakah ini aktiviti pemanasan badan yang selalu dilakukan atau ada lebih lagi? Sebenarnya ada lagi aktiviti lain yang kita boleh lakukan di rumah. Baiklah, saya pasti banyak lagi aktiviti pemanasan badan yang boleh lakukan di rumah, tapi apa yang kita tunjuk hari ini kerana dengan kekangan masa, tapi sila lakukan yang lebih komprehensif di rumah cikgu. Betul. Baiklah cikgu, bagaimana kita nak main sekarang? Dah boleh main ke cikgu? Okey, boleh. Sekarang Okey. Untuk aktiviti seterusnya, Baik. selepas kita memanaskan badan, kita akan menjalankan aktiviti aktiviti permainan. Okey. Pertama, Hanif sila tunggu di
bahagian pemukul sana. Baik. Cikgu Hawari akan bertindak sebagai pemukul di sini. Lepas saya berpegang baik cikgu. Maka saya berdiri dalam kotak ni ke cikgu yang telah dilukiskan? Ya. Baik. Hanif boleh berdiri satu kaki di dalam dan satu kaki di luar kotak. Baik, seperti ini cikgu Ya, betul. Baik. Cikgu, adakah saya harus berada di sini atau di sana ataupun ada perbezaan ke? Biasanya pemukul perlu berada di hadapan stump sedikit. Di hadapan Baik. stump sedikit. Baik. Sisi menghadap ke arah pembaling. Sisi ke arah pembaling seperti ini yes. cikgu Cuba Hanif pegang bat macam mana? Adakah ini cara yang betul? Adakah Hanif selesa? Saya selesa. Kalau selesa, Rasanya cikgu. itu adalah cara pegangan yang selesa untuk Hanif. Baik. Dia bergantung. Dia bukan spesifik. Baik. Okey. So dalam keadaan bersedia. Okay, saya akan sudah cuba sedia baling ni, bola. cikgu. Tak sabar-sabar nak pukul bola ni. Okey, bola yang pertama. Baik. Yes. Oh, saya kena lari cikgu. Ya, Yes. Hanif. Hai Hanif. Adakah itu betul cikgu? Betul. Maka selepas saya pukul, seperti yang cikgu menjerit tadi mengatakan yes. Okey, Hanif dah dengar yes. Betul. Okey, dalam memukul isyarat yes dan no sangat penting untuk pastikan kita selamat semasa melakukan larian. Okey. Okey, untuk bola yang kedua. Cikgu Hawari sedia ya. Hanif dengar. Hanif Tak mesti apa. masuk dalam Saya masih berada dalam kotak cikgu, minta maaf. Okey. Yes. Cikgu, saya kena jerit yes juga ke? Ke yang pemukul je jerit yes cikgu? Kalau diikutkan, Ya. pemukul yang menerima bola perlu memukul. Tetapi Hanif juga boleh pukul apabila bola itu ke arah belakang pemukul. Kalau belakang pukul, saya pun boleh pukul Betul, juga. sebab Baik. Hanif lebih nampak keadaan bola itu. Oh, menarik cikgu. Kalau bola ke depan, saya yang nampak keadaan bola itu. Saya akan memanggil yes ataupun Okey. no. Maka peserta yang memukul bola tersebut yang akan jerit yes, lepas tu sama-sama kita akan berlari. Betul lah, Hanif. Okey, saya akan Okey. cuba latih menjerit tu, Ya, cikgu, yes. Hanif. Okey Hanif Boleh, cikgu. kalau kita perasan, kalau kita perasan apa yang berlaku dekat sini, bola pertama Hanif pukul sahaja, berlari. Satu larian. Apabila Cikgu Hawari memukul, terdapat perbezaan lakuan di sini. Apa yang Cikgu Hawari lakukan tadi adalah salah satu kemahiran pukulan. Okey, kemahiran pukulan deras. Okey, di mana pemindahan daya berlaku apabila kaki bergerak ke arah bola. Okey, sebagai contoh lakuan lakuan bergerak ke arah bola, di sini berlaku pemindahan daya. So untuk dapatkan pukulan yang lebih baik, kita perlu bergerak ke arah bola untuk kontak dengan bola. Seperti menggunakan momentum badan daya betul. dari kaki tu juga Betul, dipindah ke betul. tangan. Betul Hanif. Kita cuba untuk bola seterusnya. Boleh cikgu. Tapi saya akan pukul pelan-pelan lagi cikgu. Pukul Takut pelan-pelan. ke mana-mana nanti bola kita terbang. Kalau di rumah, Okey. ikut kawasan. Pastikan keselamatan dijaga. Betul. Okey, bola yang Baik. ketiga. Yes. Yes. Baiklah Hanif. Dah ada perubahan itu nampak. Hanif dah Satu. sebut yes. Yes. Betul. Satu dah ada panggilan yes untuk larian. Dua, pergerakan kaki berlaku. Pemindahan daya berlaku. Secara tak langsung, Hanif berasa lebih yakin untuk memukul. Betul cikgu. Dan saya Okey. rasa seperti cikgu mengatakan komunikasi itu sangat penting. Yes, betul. Takut nanti kalau saya dah pukul mungkin ada peserta yang tidak sedar, saya berlari seorang pula. Betul. Betul. Ya. Hanif. Okey. Okey. Baik, Ya. saya bersedia. Dia. Yes. Okey. Apa yang berlaku? Ada perbezaan pukulan di sini. Ada perbezaan pukulan. Apa yang Cikgu Hawari lakukan adalah pukulan kilas. Salah satu daripada jenis pukulan yang ada dalam permainan kriket. Okey? Kita cuba untuk Hanif. Okey Hanif, Okey. bersedia bola kelima. Okey, kita cuba pukulan terakhir cikgu. Saya bagi juga bola yang sama macam Cikgu Hawari. Baik. Tengok bola. Oh, yes. Betul. Okey. Betul tu cikgu kan? Betul. Hampir betul. Baik.
Cumanya mungkin saya tak bagi bola tu tinggi. Tapi tak apa. Apa yang berlaku, perbezaan, kita boleh buat perbandingan lah di sini. Cikgu Hawari melakukan lakuan yang betul untuk pelang kilas. Manakala Hanif hampir menyamai apa yang Cikgu Hawari lakukan. Okay. Menarik tu cikgu. Cikgu, saya pasti kita sepatutnya memukul sekuat mungkin Betul. cikgu supaya bola tu boleh pergi jauh dan susah untuk yang pihak pelawan untuk mendapat bola memadam. tersebut. Yes, betul, betul. cikgu. Okey. Cikgu, saya pasti banyak lagi yang kita nak belajar ni. Saya pun tak sabar lagi nak pukul bola kriket ni, nak main, nak belajar lagi. Saya pasti murid-murid di rumah juga sangat teruja dengan apa yang kita sedang lakukan hari ini. So kita akan berehat sebentar saja. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tadi kita ada buat mainan kriket sekali. Sedikit sebelum kita berehat ya. Assalamualaikum semua. Anda masih bersama kami di Mahir Didik TV KPM ya. Hari ini dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, kita sedang belajar undang-undang, cara permainan, cara memukul. Kejap lagi kita nak belajar cara berlari. Ada cara berlari untuk mainan kriket. Bukan lari kita buat lari biasa ke? Mesti ada cara-cara dan teknik-teknik yang sepatutnya. Dan hari ini saya ditemani oleh dua tenaga pengajar, iaitu Cikgu Muhammad Saiful dari SMK Anjung Batu, Mersing, Johor, dan juga Cikgu Masrul Nizam dari SMK Tuanku Muhammad, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Baiklah cikgu, sebelum kita berehat tadi kita ada buat sedikit permainan kriket ya, dan cikgu tadi ada mengajar saya bagaimana kita ingin memukul bola kriket tersebut. Ya, betul Hanif. Apa lagi teknik yang kita nak pelajari hari ini cikgu? Tadi masa kita main tadi, kita dipanggil inning pertama. Murid-murid rumah, sekarang untuk segmen ni kita akan sambung innings kedua. Di mana untuk innings kedua, pasukan Cikgu Masrul akan memukul pula dan pasukan saya akan membaling. Kita bertukar tempat dah cikgu. Betul. Seperti inning pertama pasukan cikgu tadi yang memukul, Ya. pasukan kita lah. Betul, kita berdua kita memukul dua. dan sekarang sebab cikgu Masrul membaling tadi, maka sekarang cikgu Masrul pula akan memukul dan kita akan baling. Betul lah Nek. Dah Aku nampak tu Anik dah faham tu. Nanti cikgu kena sedia ni, kita nak mencabar sedikit. Pasukan kita akan cuba kejar larian yang dilakukan oleh pasukan Cikgu Hawari tadi. Oh, menarik cikgu. Kita boleh ambil tempat masing-masing? Boleh cikgu? Okey. Saya berada di mana cikgu sepatutnya? Hanif, Saya di mulakan. sini ya, di dalam kotak putih. Seperti awal tadi ya, saya di sini. Dah. Okey. Kita ambil bat. Okey, Anik dah ready? Dah bersedia? Sedia cikgu? Okey. Saya akan baling bola pertama ya. Oh cikgu, macam mana tu cikgu kalau saya tak dapat pukul tadi? Okey, situasi ni kalau bola tak kena kayu pemukul dan terkena wiket belakang, ini merupakan salah satu cara mematikan pemukul. Iaitu disebut bowl out. Bowl out. Okey. Adakah saya sekiranya sudah terbowl out cikgu? Begitu Ya, betul. Anik akan terkeluar ataupun out. Okey? Okey. Alright. Baik. Tapi saya Bersedia? nak sambung main cikgu hari ni Okey, boleh. Okey, ready? Yes. Okey. Nampaknya pukulan Anik dah semakin mantap jika Alhamdulillah. dibandingkan dengan segmen tadi. Okey, kita akan teruskan dengan bola kedua. Pengajaran cikgu-cikgu saya rasa alhamdulillah semakin Okey, mantap dah. tapi sebelum itu saya nak pertontonkanlah apa yang kita lakukan di sini. Kita melakukan pengubahsuaian alatan ketika berada di rumah. Kita boleh gantikan stam kita dengan botol air, kotak atau apa saja yang difikirkan sesuai. Bat kita boleh gunakan bat yang diubah suai ataupun paling minimum kita boleh menggunakan tangan kita saja untuk bermain. Okey. Saya suka ni cikgu sebab segala barang yang kita gunakan untuk pengubahsuaian di rumah, Yes. boleh barang-barang yang boleh dikita semula. Betul. Seperti botol plastik, kotak-kotak cikgu Menarik Okey, cikgu. Anik. Bola tu pun kita boleh gunakan yang paling mudah, ambil gumpalan kertas, renyukkan saja. Renyukkan saja bentuk seperti bola dan kita boleh main. Jangan buang kertas tau, kita jadikan bola untuk mainan kriket. Betul. Okey, Anik, kita akan buat balingan kedua pula. Boleh cikgu? Okey, ready?
No. Oh, Okey. no pula cikgu. No, betul. Ingat tak tadi saya dah cakap panggilan mesti ada yes dan no. Okey, no menunjukkan bahawa bola yang datang itu mungkin berbahaya ataupun tak dapat nak main dengan pukulan. Jadi bola itu kita hanya menahan. Inilah salah satu kemahiran menahan dalam kriket. Bukan yang bola yang datang ni semua boleh dipukul. Kena jelas yang tu. Okey. Cikgu, apa yang membuatkan bola tersebut boleh dipukul atau tidak boleh dipukul, cikgu? Okey. Untuk sebagai pemukul, kita diberi 6 biji bola dalam satu overs. So kita ada masa untuk memilih bola yang mana sesuai untuk kita pukul. Macam tadi, bola yang datang lurus dan saya rasa, saya beranggapan tidak sempat untuk memukul. So apa yang boleh saya lakukan? Saya perlu menahan bola supaya bola yang datang tidak terkena stump. Jika terkena stump, saya akan dikira out ataupun terkeluar daripada permainan. Yang penting kita kena jaga stump di belakang kita. Ya, tu, ini adalah harta kita. harta. Ya. Walaupun kita Nyawa kita. walaupun kita rasa bola tu kita tak dapat pukul jauh, maka kita tahan, no. Yes. Kita jaga stump itu, tetapi kita ada lagi 5 peluang. Betul. Baik. Okey. Okey. Kita akan teruskan dengan balingan seterusnya. Boleh, cikgu. Iaitu balingan ke-4. Baling Okey. keempat, Wah. Kuat cikgu masuk pukul. Okey. Ada nampak tak situasi ni? Nampak, cikgu? Okey. Bola yang cikgu pukul tu kemungkinan akan terkeluar daripada kawasan permainan ataupun keluar sempadan permainan. Okey. Maka 4 larian percuma diberikan. 4 larian percuma diberikan. Betul. Jika bola dipukul keluar daripada Kawasan permainan. dari kawasan permainan. Ya. Betul. Betul. Jadi pemukul tak perlu berlari. Kita boleh simpan tenaga, cikgu. Ya. Untuk Saya round tambah sedikit. seterusnya. Saya tambah sedikit. Okey. Apabila bola bergolek keluar, dalam keadaan bergolek keluar, secara automatik umpire ataupun pengadil di belakang akan memberi isyarat melambaikan tangan di separas bahu ini. Okey, ini adalah isyarat 4 larian. Okey. Adakah dia akan melambai sekali je, cikgu, atau memang Sehingga pencatat di luar kawasan permainan acknowledge perhatikan dan yes. baik. Itu. Okey. Dalam permainan betul, okey, cikgu masuk sepatutnya akan kekal di tempat pemukul. Tetapi pada hari ini, saya nak bagi kita seronok, saya nak bagi Anik dapat merasa permainan ini, kita tukar tempat. Baik. Okey. Tukar tempat ya, cikgu. Menarik betul, cikgu. Saya rasa terutama sekali ketika cikgu Masrul mukul bola tadi dengan Ya. bergaya sekali dia macam ni. Adakah itu teknik rahsia cikgu Masrul nak menang dalam mainan kriket ni? Itu perlukan latihan. Kita perlukan latihan, ya? yang baik. Baik. Okey, Anik. Bola seterusnya. Bersedia, Oh, apa yang perlu saya cakap, cikgu, kalau macam ni? Patutkah saya tahan saja tadi? Mungkin saya patut tahan. Okey, Kerana sebenarnya dia terpulang kepada Hanif. Sama ada boleh lari atau tak boleh lari. Kalau merasakan bola tadi selamat untuk lari, Hanif boleh panggil saya sebagai pasangan Hanif untuk berlari. Saya Kalau jerit tak yes perlu, lah. yes, betul. Kalau rasa susah nak berlari, ada fielder ataupun pemandang dekat berhampiran dengan kita, so kita hanya tahan bola dan akan cakap no sahaja. So Baik. kawan akan fahamlah di situ. Okey? Baik. Okey. Baik. Kita akan teruskan dengan balingan seterusnya. Okey, kita cuba lagi, cikgu. Okey. Ready, Anik? Sedia? Sedia? Yes. No. Okey. Oh. Okey, dalam situasi ni, okey, berlaku salah satu cara mematikan pemukul. Selain tadi, cara yang tadi, kita ada cara lain, iaitu disebut run out, di mana sebelum kedua-dua pemukul tu sampai ke wiket bertentangan, bola telah
baling ke arah stump di belakang. Tetapi pastikan base itu terkeluar daripada stump. Kalau baling, base tak jatuh, tak dikira mati. Kena base jatuh, cikgu. Ya, betul lah ni. Yelah, jika dilanggar stump tersebut, mesti tentu bergegar dan bales akan ada potensi untuk jatuh. Ada situasi juga bola kena stump tetapi base tak jatuh. Menarik, cikgu. Menarik, Itu dalam situasi permainan sebenar kita guna Betul. stump, tapi kita sekarang ni gunakan alatan yang digubah suai. Betul. So cikgu. itu bila telah dijatuhkan botol air ini, so makanya run up itu akan aktif lah. So saya dikira terkeluar. Cikgu yang kira out. terkeluar. Ya. Oh, walaupun saya menjerit yes, tetapi cikgu boleh juga menjerit no tadi. Betul, sebab saya beranggapan bola berada berhampiran saya. So, saya tidak boleh untuk terima panggilan. Sepatutnya saya kena balik, tapi saya tak sempat untuk balik masuk semula ke dalam batting crease ini, kawasan pemukul, sebelum stump jatuh. So, saya dikira mati. Terkeluar lah Ataupun cikgu. terkeluar. Oh, minta maaf lah Betul. cikgu. Saya terselamat lah. Ya, anda terselamat situasi tadi. Di situ sebenarnya keserasian antara pemukul ni diperlukan, penting. Untuk lagi satu, perlukan konsentrasi. Bukan setakat kita bermain, bercakap, panggil. Kita juga boleh gunakan bahasa-bahasa yang lain. Kenyitaan mata dan sebagainya, supaya kita dapat melakukan larian lengkap itu tadi. Betul, cikgu. Betul. Dan jika cikgu mengatakan no tadi, walaupun saya mengatakan yes, adakah itu makna saya harus kekal di dalam kotak saya, di dalam kawasan ini? Okey, dalam situasi itu Anik boleh patah balik. Saya boleh patah balik Ya, lah. dia tak ada masalah. Betul. Ya, betul lah Anik. Kita dengar kawan kita panggil, kalau dia cakap no, kita akan boleh patah balik. Baiklah. Okey, bola terakhir ni, Saya kembali bola Okey, terakhir. bola terakhir, cikgu. Okey. Yes. Saya yes je cikgu 4. semua. Dapat pukul 4. 4 sebab bola Isyarat apa ni? keluar jauh, Ya. maka kita tidak perlu berlari, cikgu. Betul. Okey. Sekarang berapa larian antara pasukan Cikgu Masrur dengan Anif? Ini soalan yang mencabar ni, cikgu, sebab saya tidak berkira dari tadi. Ya, Anik lupa kan? Okey. Dalam keadaan ni, pasukan Anik dengan Cikgu Masrur telah mengumpul 8 larian. 8 Dan larian. telah mengatasi larian masa kita pukul 2 tadi. Kita pukul tadi kita dapat 5 sahaja. Sekarang Cikgu Masrur dan Anik dapat 8 larian. 8 Jadi larian. untuk perlawanan ini, pasukan Cikgu Masrur dan Anik telah memenangi perlawanan. Baiklah. Cikgu, saya rasa sangat menarik apa yang kita pelajari mengenai permainan kriket hari ini, dan saya pasti banyak lagi benda yang kita ingin pelajari sama-sama. Betul tak, cikgu? Ya, betul. Betul lagi, cikgu. Tapi kan saya rasa, bolehkah kita mungkin ingin menyejukkan badan pula? Sebab tadi kita dah berlari, badan Boleh, kita Anik. pun dah panas bersenam. Betul. Macam mana pula cara kita nak menyejukkan badan setelah tamatnya permainan kriket tersebut? Okey, baiklah Hanif dan murid-murid di rumah. Adakah kita perlu menggunakan Tak beg, perlu. cikgu? Tak Tak perlu. perlu. Okey, Baiklah, saya akan simpan. Terima kasih. Okey. Aktiviti menyejukkan badan penting. Selepas kita melakukan sebarang aktiviti ataupun bersukan. Okey. Okey, untuk kali ini aktiviti menyejukkan badan kita akan lakukannya dalam keadaan duduk. Sebab kita pun dah banyak berlari, so kita duduklah. Okey. Kita duduk. Dia duduk, cikgu. Baik. Kita duduk sambil yang pertama kita buka kaki seluas bahu. Okey. Aktiviti ini kita panggil dia quadricep stretch. Okey. Hamstring stretch. Hamstring stretch juga. betul. Baik. Okey, pertama kita tolak sahaja badan kita ke depan, rasa di bahagian belakang dan bahagian hamstring kita. 1 2 3 4 5. Kita tukar kaki, tangan pegang kaki kanan, sama juga tundukkan kepala. 1 2 3 4 5. Kita tukar kaki sebelah kiri, Cikgu, sama. hari ini kita buat ringkasan setakat 5 saat saja. Ya, betul. Yang sepatutnya berapa saat, cikgu, seelok-eloknya kita lakukan? Seelok-eloknya kita buat lebih 8 saat. Dan repetition ataupun ulangannya lebih 3. Lebih 3. Saya pun rasa Okey. dah di bahagian sini, cikgu. Yes. Untuk aktiviti kedua, kita akan buat quadricep stretch. Okey. Bengkokkan satu kaki ke belakang.
kemudian dalam keadaan tenang, sandar saja ke belakang. Okey, akan rasa bahagian quadriceps kita diregangkan. 1, 2, 3, 4, 5. Murid-murid di rumah jangan lupa tarik nafas. Kita lakukan sama-sama regangan ni dan jangan lupa tarik nafas sebab kadang-kadang kita terlalu fokus ya cikgu Betul. seperti kita katakan tadi. Kita terlupa nak tarik nafas. Terlupa nak tarik nafas, kita tahan nafas pula. Okey, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Selesa dan santai cikgu. Santai, betul. Jom kita bangun pula. Aktiviti terakhir, paling mudah kita tarik nafas dan keluarkan saja. Okey, yang ketiga, tarik nafas, lalu hidung, hembus pelan-pelan lalu mulut. Tarik nafas. Ni penting cikgu, Hembus. kalau kita sudah habis senaman nak kurangkan laktik Tarik asid nafas. dalam badan, dalam darah kita, pastikan kita tarik nafas sedalam-dalamnya. Betul. Di akhir Okey, ya. tamat. Baik cikgu. Baik cikgu, dengan tarikan nafas tadi kan, rasa ada apa-apa lagi nanti kita nak kongsi lagi kan cikgu? Sedikit lagi. Saya nak tanya Anik, Ya saya cikgu. macam mana perasaan Anik dapat bermain permainan kriket ni? Saya rasa cikgu sangat menarik, tetapi kan cikgu, saya nak simpan jawapan saya dulu boleh cikgu? Okey, boleh, saya Anik. simpan jawapan dulu. Pasti kat rumah pun banyak pendapat mengenai permainan kriket ni. Jangan ke mana-mana, kejap lagi kita kongsi pendapat sama-sama di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sebenarnya kan itu bukan cara sebenar nak baling bola mainan kriket. Sebab tadi kita sudah belajar sedikit mengenai permainan kriket dengan cikgu-cikgu kita di Mahir Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami ya. Dan hari ini dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, saya rasa sangat menarik. Sebelum kita berehat tadi, baik kali dah saya belajar lari, kita belajar teknik larian, teknik mukul, ada juga kena bagi tahu yes, bagi tahu no bila kita nak guna itu semua. Baiklah, hari ini saya temani oleh Cikgu Muhammad Saiful dan juga Cikgu Masrul Nizam yang telah beri banyak ilmu mengenai permainan kriket. Dan sebelum berehat tadi, cikgu ada soalan untuk saya, Ya, cikgu. betul Anik. Sebelum rehat tadi saya tanya Anik, bagaimana perasaan Anik bila bermain sukan kriket? Cikgu, saya rasa permainan kriket ni, sebab saya sebut besar hati dapat belajar mainan kriket ni kerana ia satu mainan yang sudah lama cikgu, dari 1844. Ya, betul. Betul cikgu dan juga terus terang saya rasa agak kompleks tetapi sangat mencabar dekat bahagian badan kita, bahagian aerobik pernafasan kita. Saya rasa ini satu mainan yang saya pasti ramai yang ingin cuba lagi. Betul, saya rasa pun ramai. Saya rasa selepas mereka tengok rancangan Didik TV ni, saya rasa murid-murid di rumah akan cuba untuk bermain sukan kriket. Betul cikgu. Cikgu, kita pun sudah hampir ke penghujung rancangan. Boleh cikgu berikan rumusan apa yang telah kita belajar hari ini? Okey. Untuk murid-murid di rumah, apa yang saya dapat rumuskan hari ini ialah murid-murid di rumah dapat mempelajari sukan kriket. Di mana murid-murid juga dapat mempelajari beberapa kemahiran dalam kriket, iaitu kemahiran menahan, kemahiran memukul dan kemahiran larian antara wiket. Itu sangat penting cikgu. Ya. Dan saya pasti Cikgu Masrul pun ada ingin tambah lagi terhadap rumusan tersebut. Betul. Untuk murid-murid di rumah yang kurang memahami aktiviti yang kita lakukan tadi, murid-murid boleh buka buku teks PJPK tingkatan 2, muka surat 72 sebagai tambahan, maklumat tambahan untuk pelajar. Okey. Saya berharap juga, saya berharap permainan kriket ini dapat murid-murid lakukan di rumah, sebabnya kita tak perlu pun untuk menggunakan peralatan-peralatan sebenar sewaktu melakukan aktiviti. Tapi yang paling penting, aspek keselamatan, sama ada keselamatan memukul, keselamatan kawasan persekitaran perlu kita titik beratkan. Betul cikgu. Saya sangat setuju. Jangan pastikan
tiada mungkin barang-barang berbahaya seperti paku, kaca Betul, di kawasan betul. kita main cikgu. Betul. Dan juga bukan saja tak ada paku atau kaca yang dah sedia, jangan pula pergi pecahkan kaca orang lain, tinggal orang lain kalau kita main tu. Dan cikgu, yang saya paling suka tadi, kita boleh mengitas semula barang-barang seperti botol, seperti kotak, ya cikgu. Kertas. Kertas. Ya. Itu sangat penting cikgu untuk menjadikan alat-alat untuk permainan kriket yang kita lakukan di rumah. Baiklah cikgu, sebenarnya saya sedang memegang kod QR di sini. Ceritakan sikit cikgu, apakah yang kita boleh gunakan? Hanif kod QR ini? dan murid-murid di rumah, sebelum kita mengakhiri rancangan ini, di sini saya ada menyediakan QR code di mana di dalam ni mengandungi latihan pengukuhan dan murid-murid boleh scan QR code ni dan menjawab latihan yang diberi. Nanti murid-murid hantar kepada guru murid-murid di sekolah. Itu sangat penting cikgu. Ya. Saya pasti kerana walaupun kita belajar di rumah cikgu, tetapi ada juga kita latihan-latihan boleh dilakukan dan ini sangat cemerlang saya rasa kerana kita menggunakan teknologi. Betul. Ya cikgu, kita hidup dengan norma baru lah. Ya, betul. Bukan sahaja kita harus mematuhi SOP tapi juga kita hidup dengan teknologi dan kita sentiasa belajar dan terus mencari ilmu, itu sangat penting. Dan sekali lagi saya ingatkan di rumah sentiasa mematuhi SOP ya, walaupun kita hari ini tidak makan pelitup muka tetapi kita sentiasa mengamalkan penjarakan sosial untuk melakukan aktiviti riadah dan senaman ya. Dengan itu sekali lagi juga saya ingin mengingatkan kepada mereka-mereka di rumah dan tentunya kita semua bangga dengan negara kita kerana kita sudah masuk dalam bulan kebangsaan sama-sama. Kalau ada jalur gemilang tu, kibarkan jalur gemilang bersama-sama ya. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu kita hari ini iaitu Cikgu Muhammad Saiful Hawari Hussein dari SMK Anjung Batu Mersing Johor dan juga Cikgu Masrul Nizam Masrum dari SMK Tuanku Muhammad Kuala Pilah Negeri Sembilan. Cikgu, terima kasih banyak-banyak dan kepada mereka di rumah, terima kasih kerana bersama kami hari ini di Mahir Didik TV. Mesti nak sambung main kriket tu kan? Kejap lagi Abang Hanif pun nak sambung main kriket. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.